last week kita belajar 7 angka iaitu juta, nombor juta kan. Okey, so nombor juta ni kita kena belajar cara macam mana nak baca dia dan macam mana kita nak tukarkan dia. So kita nak kenal nombor juta pagi ni. Okey, so semua boleh tengok skrin? Boleh. Alright. Okey, so kita nak belajar juta. Apa tu nombor juta? Okey, juta. So juta ni adalah angka yang ada berapa? Berapa digit, Azrai? Juta ada 6 digit. Ya, ada 6 digit. Kalau kita tulis 1 sifar sifar sifar. Sifar sifar sifar. Okey, so maksudnya dia ada 6 ada 6 sifar dan ada 1 digit nombor bulat. Jadi dia ada 7 digit, bukan 6 digit ada 7 digit. Okey, so 7 digit. Katalah cikgu bagi nombor 17. Sekejap cikgu lupa nak. Okey, katakanlah kita nak sebut nombor. Okey, sekarang ni cikgu bagi nombor besar macam ni. Kalau tak nampak ni. Okey, macam mana nak sebut satu demi satu, Azrai? Macam nak sebut nombor ni? Cuba Azrai sebutkan. Sebut dalam perkataan ke? Ya, betul. Kalau sebut mesti dalam perkataan. 1,769,134. Betul. Okey. So Azrai boleh sebut dengan baik untuk nombor juta ni. Tapi ada kawan-kawan kita, ada sahabat-sahabat kita yang kat luar tu dia tak pandai nak sebut. Okey, so jadi cikgu tunjuk cara macam mana nak sebut satu demi satu agar mudah nak sebut. Kita letak nombor berapa juta pun, ratus juta ke puluh juta pun kita boleh sebut. Okey, katalah cikgu letak. Ini cikgu test je tau. Nak belajar darjah 6 sampai 7 angka je. Tapi cikgu cuba tambah lagi nombor dekat depan ni. Sebagai contoh. Okey, bila nak sebut juta, sebenarnya nak sebut angka bukan sebut juta pun. Kita sebenarnya boleh bahagikan grup demi grup. Sebenarnya yang kita sebut selalu apa? Perasan tak apa yang selalu kita sebut? Kita sebut ratus je kan? Okey, kalau cikgu bahagi macam ni. Okey? Alright. Sekarang ni kita akan sebut ni macam mana? 134. Betul. Sebab apa dia tak ada geng kat belakang tu? Sebab dia sar, betul? So 134 dia tak ada perkataan apa-apa kat belakang. Kalau 700 ini kita sebut 769, betul? Betul. Okey. Tapi dia geng apa? Geng? Macam mana kita nak tahu dia geng apa? Kita tengok nombor ni. Geng ribu. Jadi ribu tu hanya sebut sekali saja. Contohnya yang ini kita sebut 700,000. Okey, yang ini kita sebut 60,000. Ini kita sebut 9,000. Jadi ribu tu hanya sekali je sebab dia geng dah sama kan. Jadi kita sebut 769,000. Okey? Okey, sekarang cikgu nak tengok yang sebelah sini pula. Okey, ini geng apa? Kalau kita sebut ni 781 juta. Okey, kenapa juta? Sebab geng kat sini dia juta. Kita nak tentukan macam mana sebab kita dah belajar sampai 7 angka, betul? Jadi kita dah tahu ini sa, ni puluh, ni ratus, ni ribu. Ni 10,000, ni ratus ribu, ni juta. Jadi tak ada masalah kita nak tahu dalam bentuk nilai tempat. Sebab semua nilai tempat cikgu yakin semua tahu nilai tempat macam mana nak sebut. Tapi bila nak sebut perkataan masih ada yang masalah. Sebagai contoh ada yang sebut yang kata yang ini kan, ada yang sebut 700,000, 6,009. Nampak tak? Dia punya keliru tu. Ribu tu hanya boleh sebut sekali je. Tak payah sebut banyak-banyak kali sebab dia dalam geng. Okey. Jadi kalau kita nak sebut yang ni 781 juta. Yes, juta. Dia geng
juta. Senang tak Azrain nak sebut? Kalau bagi nombor Senang. banyak-banyak pun. Okey, kalau cikgu tambah nombor depan ni jadi bilion pun Azrain boleh sebut sebab dah tahu dah geng. Ada sah, ada ribu, ada juta. Ada bilion, ada trilion. Macam tu. Nampak tak? Okey, tapi sebutan dia mesti 3 tu je. Sah, puluh, ratus sahaja. Bila kita sebut, tapi geng dia ada banyak. Okey, ini cara cikgu lah untuk supaya anak murid faham. So Azrain pun faham kan? Senang kan? Mudah kan? Senang. Alhamdulillah. Okey, so seterusnya kita nak belajar macam mana nak tukarkan juta perkataan kepada nombor. Maksudnya sebutan juta. Bila kita sebut 1.2 juta, betul? Selalu kita akan tulis macam ni. Okey. Selalu kita 1.2 juta. So kita ada perkataan juta kat belakang tu. Tetapi dia suruh tukar kepada nombor juta. Nombor. Nombor maksudnya kena tukar dalam yang ada 7 angka tu lah. Kan? Macam mana nak tukar 1.2 juta kepada angka dia? Okey, jadi kita kena buat apa ni Azrain? Ada belajar tak? Dah belajar tak belum? Dah. Kat sekolah. Okey, good. Cikgu nak uji. Kena buat apa nak tukar nombor perkataan yang ada perkataan juta kepada nombor juta? Yang sebutan kepada nombor. Macam mana kita nak buat? Alihkan titik puluhan. Ya, alihkan titik perpuluhan ke belakang ke depan? Belakang. Yes, ke belakang. Oh. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita dah darab 1 juta. Ni perkataan ni kita nak buang. Jadi kita kena darab dengan 1 juta. Ya, 1 juta. Okey? Bila kita 1 juta, kita ada berapa sifar dekat sini? 6. Yes, 6. Jadi 1.2 tadi kita gerakkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So titik perpuluhan kat sini. So sini kita gantikan dengan sifar. Okey? Jadi berapa tu? Jadi berapa tu? 1.200.000. Yes, good. 1.200.000. Okey, sebenarnya kita boleh je. Kan kita nak, kalau kita nak tukar, katalah kita nak tukar cara lain pula. Cara, ni tadi kan kita dah buat 7 tempat angka kan. Kita tulis je 1 dulu kat sini, 2 dekat sini. Lepas tu yang selebihnya kita letak sifar. Tapi tu tak nampak sangat kan. Macam tak ada jalan kerja je. Jadi kita buat cara macam ni supaya kita jelas dan nampak. Jadi lama-lama kita dah tahu dah. Oh, macam ni rupanya nak tukar juta. Okey, sekarang kita terbalikkan. 1.200.000. Kita nak tukar jadi yang ada perkataan juta kat belakang tu. Okey, tadi kita gerakkan nombor ke belakang, titik perpuluhan ke belakang disebabkan kita darab. Jadi, kalau nak tukar kepada perkataan juta, kita nak buat apa Azrain? Jom. Ingat lagi tak? Ingat. Kita kembalikan balik nombor, kan titik perpuluhan dia dekat sini kan. Jadi kita nak kembalikan nombor titik perpuluhan tu ke belakang. Tapi bukan kembalikan sahaja, kita kena tahu kenapa kita titik perpuluhan dari belakang tu nak ke depan. Sebab tadi kita darab, sekarang kita bahagi 1 juta. Okey, bila kita bahagi 1 juta, ada berapa ada berapa sifar dekat situ? Ada 6. Jadi titik perpuluhan asalnya dekat mana? Kat belakang. Betul? Okey, so kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5,
6. Jadi titik perpuluhan tu dekat sini. Kita akan tulis semula 1.2 dan sifar di belakang nombor titik perpuluhan diabaikan. Tak perlu tulis. Jadi 1.2 juta saja. Boleh? Boleh. Okey, sekarang kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, pecahan pula. Macam mana nak tukar pecahan kepada juta? Pecahan. Macam mana? Sebenarnya dia ada cara yang senang, tapi cikgu tak nak ajar cara yang senang dulu. Kita kan tengah belajar asas, jadi kita kena faham konsep dia, kenapa 3/4 juta tu nanti akan jadi sekian-sekian juta. Okey, kalau Azrain faham pecahan, Azrain dah boleh terus jawab sebenarnya. Kenapa? Okey, ini cikgu tunjuk contoh je. Ni bukan cikgu nak yang ajar yang sebenar. Cikgu tunjuk yang cara senang je. Tunjuk cara senang je sebagai contoh. Okey, 3/4 juta. Kalau Azrain buat satu bentuk pecahan, kan? 3/4 tu dekat mana? Betul tak? Betul tak? Okey. Okey, kalau Azrain perasan, kalau setengah juta dia sama dengan 500,000. Yelah, dia setengah daripada juta, betul? 1 juta bahagi 2. Okey, setiap ini pernah kan? Pernah kan belajar kan? Pernah. Okey. Okey, dekat sini berapa? Kan kita pelajarkan pecahan kan? 1/4 sama dengan apa? 25%. Kan, betul tak? Betul tak? Ini cikgu nak tunjuk yang dia ada kaitan dengan 3P. Yang ini kita belum belajar lagi, tapi cikgu just nak tunjuk contoh. Kalau sekali pandang sebenarnya kita dah tahu dah 2.3 ni 2 juta sebenarnya. 3/4 tu ialah 750 juta. Kenapa? Sebab setiap kotak ni kalau 1 juta kita bahagi dengan 4. Okey, so setiap satu kotak tu dapat berapa Azrain? 250,000 juta. Juta pula. 250,000. Okey, so bila dia dapat 4, setiap satu kotak ni 250. Itu konsep 3P di mana kita dah relate kita dah relatekan dengan kita dah nampak dah sebenarnya. Okey? Okey, so kita dah nampak dah. Maksudnya satu pecahan tu adalah sama dengan 250,000. Boleh tak ingat? Boleh tak ingat lepas ni? Satu pecahan tu sama dengan 250,000. Sebenarnya mudah je kalau nak, tak perlu kira je. Dia menakul orang panggil. Orang panggil logik. Okey? Kita dah belajar dah kan daripada awal kan? Daripada pecahan daripada darjah 4 kan? Sekarang darjah 5. Asal dia patah balik. Kejap je delete. Okey. Alright. Okey, so kita tengok contoh pecahan macam nak kita ubah kepada sebutan nombor juta. Sebutan juta pecahan kepada nombor juta. Okey. Sekarang ni 3/4. Ingat tak tadi Azrain cikgu kata bila perkataan kita nak mansuhkan, kita nak jadi juta, kita kena buat apa? Darab. Yes, kita kena buat darab. Nampak ni cikgu buat. Mansuhkan. Bila mansuhkan kena darab. Nampak tak? So kita kena darab 1 juta. Okey, sekarang ni 2 ni kita dah tahu dah. 2 tu kalau darab 1 juta jadi 2 Juta. Yes, dia dah jadi 2 juta. Alright. So 3/4 je. Tugas kita nak cari 3/4. Ini sebenarnya 2 tambah 3/4. Okey. Kalau kita asingkan dia, sebenarnya kita boleh nampak yang dia adalah 2 tambah 3/4.
4. 2 kita dah dapat dekat sini 2 juta. Jadi kita nak cari nilai 3/4 juta sahaja. Tadi macam tadi cikgu cakap, apa? 3, okey, 1 juta kan? Kalau nampak dalam bentuk pecahan, kita dah tahu suku juta, 1/4 juta tu sama dengan 250,000. Tapi kalau kita nak kira juga, okey, kalau kita nak kira juga, kita kena kira cara pecahan lah. Sebenarnya kita tak masuk tajuk pecahan lagi. Tapi cikgu nak tunjuk sahaja. Okey, sebenarnya boleh je. Okey, memang topik ni, topik dekat syllabus lama dia macam confuse sikit. Dia ajar pecahan juta, puluhan juta. Jadi sebenarnya kita dah masuk dah 3P tu sebenarnya. Selepas tajuk ni masih dalam tajuk nombor dan operasi kan. Jadi nanti selepas ni baru kita belajar pecahan. Waktu tu nanti baru Azra'i dengan Hafi nampak. Okey? Okey, sekarang ni. Kalau 3 juta, kalau kita buat cara panjang lah, cikgu nak tunjuk contoh cara panjang, bukan kata semua cara sama sebenarnya. Tak ada betul, tak ada salah dalam matematik, asalkan benda tu logik. Okey, cuma kita kena tahu tahap kita lah. Kalau tahap 6, sebenarnya kita boleh je, okey, 3 ni darab 1 juta, kita akan dapat 3 juta, betul? Ni contoh panjang cikgu tunjuk contoh panjang. So ini per dengan 4 ni adalah istilah sama juga dengan bahagi dengan 4. Tapi panjang tak cara macam ni Azra'i? Hafi? Mana Hafi? Hafi senyap je. Saya. Panjang tak kalau nak buat cara macam ni? Panjang. Yes, betul. Sangat panjang sebenarnya. Okey. Tapi kita just nak tunjuk. Okey. Berapa darab 4 dapat 3? Tak ada. Okey. Kemudian apa nombor yang terdekat dengan sifir 4? Yang ini kena mahir sifir. Oh, janganlah dah darjah 6 nak kena tulis 4, 8, 16, 24 lagi kat tepi ni. Kan ambil masa, nanti ambil masa. Jadi kena sifir dah kena ada dalam kepala. Azra'i dengan Hafi, okey tak sifir? Okey. Okey, betul okey. Jadi apa nombor yang terdekat dengan 30 yang ada dalam sifir 4? 28. 28. Berapa darab 4, 28? Berapa darab 4, 28? 4 darab berapa? 7 darab 4. 7 darab 4, 28. Okey, so 5. So kita dapatlah 750,000. Okey Azra'i, tadi mungkin Hafi lambat masuk, tak nampak. Azra'i nampak tak? Cepatnya cepatnya cara tadi daripada cara ni. Nampak kan? Okey. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kita kena hafal. Bukan semuanya matematik kena ingat, tapi kena hafal juga. Okey. Apa maksud cikgu hafal tu? Okey, kalau Hafi tak nampak, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey. Kan kita ada pecahan kan? Perasan tak ni 3/4 juta? Okey, betul kan? Keseluruhan pecahan ni adalah 1 juta. Okey, bila 1 juta kita bahagi dengan 4, kita akan dapat sini 250,000. 250,000. Kan? Kalau kita nak 3 tempat pecahan kat sini, so kita akan dapat apa? 250 campur 250 campur 250. So jadi 750,000. Senang ke mudah Hafi? Perlu tak nak kira soalan macam ni? Boleh. Tak perlu kira pun sebenarnya kan. Tapi kalau dalam dalam kertas 2 bagi soalan macam ni kena tunjuk jalan kira lah. Okey? Tunjuk jalan kira. Jalan kira macam ni pun diterima Okey, ini juga dikira sebagai jalan kira. Tak semestinya kena buat kira panjang-panjang dari atas sampai bawah tu kita panggil tu jalan kira, tak. Okey, sekarang ni kita alaf baru. Jadi yang ini pun lukis-lukis macam ni pun dikira jalan kira.